Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Al-An'am ayat yang ke-10. Dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu, lalu orang-orang yang mengejek-ngejek di antara mereka ditimpakan yakni balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Surah Al-An'am ayat yang ke-10. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita mengimbau kembali pesanan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu suasana yang akan menimpa umat Islam, di mana pada saat itu mereka akan dihina, diperleteh dan diinayai, padahal mereka sebelumnya adalah golongan yang mulia, golongan yang kuat, dan golongan yang dikenali keberaniannya.
yang menimbulkan rasa gerun di hati musuh-musuh mereka. Maka hari ini kita tertanya-tanya, di manakah kemuliaan itu? Di manakah kekuatan dan keberanian yang pernah ada? Semuanya kini hanya menjadi sebuah kenangan dan menjadi sebuah catatan sejarah. Sidang Jumaat yang berbahagia, apakah penyebab yang menjadikan umat Islam pada hari ini dihina? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yusaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qa'il, "Wa min qillatin nahnu yawma'id?" Qala, "Bal antum yawma'idin katsir, walakinnakum usa'un ka usa'is sayl, wa sayanzi'anna Allah min suduri aduwakumul mahabata minkum, wal yaqzifanna Allah fi qulubikum al-wahn." Qala qa'il, "Ya Rasulullah, mal wahn?" Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Rawahul Baihaqi, hadis hasan. Maksudnya, hampir tiba satu zaman manusia mengurumuni kamu seperti mana lahapnya mereka yang mengurumuni makanan. Ada sahabat bertanya, apakah kerana sedikitnya jumlah kita pada hari itu? Baginda bersabda, bahkan jumlah kalian pada masa itu banyak, tetapi kalian pada saat itu seperti buih, seumpama buih banjir. Dan Allah akan mencabut dari dada musuh kalian, yakni rasa ketakutan kepada kamu. Dan dia akan mencampakkan ke dalam hati-hati kamu penyakit al-wahn. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah al-wahn itu?" Beliau bersabda, "Cintakan dunia dan takut mati." Sidang Jumaat sekalian, sebagai cara yang kita lihat daripada musuh-musuh Islam seluruh dunia untuk memperolok-olok dan memperlekehkan umat Islam, beberapa tahun lalu berlaku sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui karikatur sebanyak 12 lakaran kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganas, yang disiarkan oleh sebuah akhbar di Denmark. Mereka sengaja mengusik sensitiviti umat ini yang mengakibatkan timbul pelbagai reaksi di kalangan orang Islam. Sebahagian umat Islam mengambil tindakan ganas, sebahagiannya memulau barangan, sebahagiannya pula menyatakan bantahan. Malangnya ada juga sebahagian menasihatkan agar umat Islam bertindak dengan waras, tanpa sedikit pun menyentuh mengenai kebiadaban musuh terhadap Islam. Ini menjadikan dunia terus melihat kesilapan adalah di pihak Islam. Keganasan sebahagian umat Islam dibesar-besarkan, sedangkan kejahatan musuh diremeh-temehkan. Tidak heranlah ketika itu kerajaan Denmark terus dengan sombongnya menyalahkan umat Islam, jauh sekali mengakui kesilapan dan memohon maaf. Sidang Jumaat sekalian, penghinaan seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Malah umat Islam bukan sahaja sudah lama dihina, malah telah diperlakukan
semahunya selama ini. Ini bukan semata-mata disebabkan permusuhan mereka terhadap Islam. Malahan kelemahan dan kemunduran umat Islam juga menjadi penyumbang kepada musibah ini. Bahkan sebenarnya musuh sentiasa melihat dan mengkaji tahap kepekaan umat Islam dari semasa ke semasa terhadap isu yang melanda umat Islam, sehinggalah mereka kini amat yakin bahawa walaupun sebahagian umat Islam akan marah, memberontak dan sebagainya, namun sebahagian besarnya hanya melihat dan mengeluh tanpa ada sebarang tindakan yang diambil. Mereka amat yakin suatu masa nanti tidak akan ada siapa yang akan memperdulikan nasib umat Islam. Malah dunia dan terus menyalahkan umat Islam tidak membenarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sidang Jumaat yang berbahagia, kegilaan dan kecelaruan dunia yang kita lihat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang pelik. Sesuai dengan umur dunia yang semakin tua, ianya seolah-olah sudah sampai ke tahap nyanyuk. Lihatlah bagaimana gila dan rakusnya kerajaan haram Yahudi menyerang umat Islam di Gaza, yang setakat ini telah mengorbankan lebih daripada 1,900 orang rakyat Palestin. Dalam masa yang sama, kerajaan Amerika Syarikat terus menjual bekalan senjata kepada tentera Zionis. Tiada pihak yang sanggup mempersoalkan apatah lagi menghalang penjualan senjata tersebut yang dibuktikan telah disalahgunakan ketika menceroboh Afghanistan dan Iraq dahulu. Muslimin yang dirahmati Allah, contoh lain kegilaan dan kecelaruan dunia semakin ketara sejak akhir-akhir ini akibat pemikiran yang amat bercelaru atas nama kebebasan dan hak asasi. Dunia diperbodohkan untuk menerima apa saja yang dibawa oleh Barat. Di negara ini pun demikian. Demikian ini sedang parah menyerang semata-mata untuk membolehkan mereka melempiaskan segala tuntutan nafsu kebinatangan mereka. Atas nama hak asasi mereka menuntut kebebasan, melakukan apa saja tanpa sekatan agama dan budaya. Atas nama kebebasan bersuara, mereka mahukan kebebasan untuk menulis dan bercakap apa sahaja walaupun menghina agama. Mungkinkah suatu hari nanti dunia akan sampai ke tahap kebebasan mutlak sehingga undang-undang dan peraturan tidak diperlukan lagi? Pencuri akan menuntut hak kebebasan mencuri kerana berusaha mencari kekayaan. Penagih dadah akan menuntut hak kebebasan menagih kerana melepaskan jian dan tidak mengganggu sesiapa. Manusia akan bebas mencela dan mencaci sesiapa sahaja berdasarkan prinsip kebebasan bersuara. Persoalannya, mungkinkah golongan ini akan menerima hak kebebasan berdemonstrasi, hak kebebasan memboikot barangan, hak kebebasan memberontak, hak kebebasan menyerang kedutaan negara mereka dan sebagainya, bagi mengimbangi hak kebebasan mereka untuk menghina, mencerca dan mencabul kehormatan agama kita? Para pecinta agama sekalian, luka di hati umat Islam yang sudah sekian lama ditoreh dan darah di tubuh umat Islam yang sewenang-wenangnya ditumpahkan, mana mungkin mampu dirawat dengan janji-janji manis mereka? Mana mungkin bangsa yang terkenal
memungkiri janji dengan Allah dan Rasul, akan menepati janji dengan manusia lain. Apakah bangsa yang sanggup membunuh para nabi dan rasul akan merasa bersalah dan berdosa untuk membunuh manusia biasa? Apakah yang diharapkan dari mereka? Atau menghormati undang-undang kemanusiaan antarabangsa yang dicadangkan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, yakni wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya yakni wahyu yang memberi pengetahuan kepada tentang kebenaran, maka jadilah engkau akan beralih dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin, mukminin sekalian, setiap kita perlu bersama dengan umat Islam sedunia untuk mengajar Yahudi dan sekutu mereka. Paling tidak kita mampu melemahkan ekonomi mereka dengan bersama memboikot barang mereka. Namun dalam lingkungan akhlak Islam dan tata susila bermasyarakat, sesiapa yang mengetahui senarai barangan Yahudi, buatan Yahudi, hendaklah menghibahkan kepada saudara-saudara kita. Setiap orang yang sampai maklumat kepadanya, hendaklah mengharamkan dirinya, mengharamkan diri mereka dan keluarga mereka daripada menggunakan, apatah lagi membeli barangan mereka. Walaupun kita gagal memaksa mereka secara total, paling tidak serahkanlah kepada mereka sedikit kesan daripada dosa dan mendoa akibat angkara murka yang sengaja ditempah oleh mereka. Panjatkan doa tanpa jemu dan mengharapkan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada ganjaran yang Allah peruntukkan kepada setiap sumbangan kita dan rintihan doa yang kita panjatkan walaupun amat kecil berbanding pengorbanan saudara kita di sana. Yakinlah bahawa kita pasti akan dapat melihat pembalasan Allah terhadap segala kejahatan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Maksudnya, dan sesungguhnya telah pun diejek-ejek rasul-rasul yang diutus sebelummu, yakni wahai Muhammad. Lalu aku biarkan orang-orang yang tidak percayakan rasul-rasul itu ke suatu masa yang tertentu. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab. Maka tidaklah terperi seksanya azab itu. Ar-Ra'd ayat yang ke-20. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wathabbithhum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ad-du'a wal mujahidin. اللهم دمر الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحابة ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق سلطان نصر محب الدين شاه ابن المرحوم سلطان حزلان محب الدين شاه المغفور له بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.